Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kelas kali ini kita akan belajar tentang hadis sahih li ghairi. Terlebih dulu sebelum kita huraikan apa itu, bagi penjelasan apa itu sahih li ghairi, kita akan baca dulu petikan daripada buku teks tam untuk mustalah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu sahih li ghairi. Hadis sahih li ghairi. Wal hadisul marwi bisanadin hasanin idza ruya min tariqin akhar mislu. Hadis sahih li ghairi ialah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang hasan apabila ada diriwayatkan melalui jalan lain yang seumpamanya, au aqwa minhu, ataupun yang lebih kuat daripadanya. Wa summiya sahihan li ghairi li anna sihhata lam ta'ti min zati sanadil awal. Ia dinamakan sebagai sahih li ghairi kerana kesahihannya bukan datang dari sanad yang pertama. Wa innama ja'at min indimami ghairihi lahu. Ia datang dari gabungan sanad lain ke dalamnya. Misaluhu hadisus siwak al-mutaqaddim alladhi rawahu Muhammad bin Amr bin Alqamah. Contohnya ialah hadis siwak yang terdahulu yang telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin Alqamah. Fa innahu taqawwa bimaji'ati min tariqi Abi Zinan anil A'raj an Abi Hurairah. Riwayat ini dikuatkan dengan adanya riwayat lain dari jalur Abi Zinan, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Rijalu hadha tariq kullun minhum adlun tamud dabti. Rijal atau perawi melalui jalur sanad ini, setiap seorang perawi dari mereka adalah adil dan dhabit tam. Wa qad akhrajal Bukhari al-haditha fi sahihi min hadha at-tariq kama taqaddama fi misali sahihi li dhati. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya melalui jalur sanad ini sebagaimana yang terdapat dalam contoh hadis sahih li zati. Sekarang kita lihat semula pembahagian hadis iaitu hadis dari sudut makbul atau mardud. Hadis terbagi kepada dua, iaitu hadis makbul dan hadis mardud. Hadis makbul terbagi kepada dua, iaitu hadis makbul ni hadis yang diterima periwayatannya, dan hadis mardud ialah hadis yang ditolak. Hadis makbul terbagi kepada dua, iaitu hadis sahih dan hadis hasan. Kemudian hadis mardud terdiri pada hadis dhaif. Hadis sahih terbagi kepada dua, iaitu sahih li zati dan sahih li ghairi. Hadis hasan pula ialah hadis terbagi kepada dua juga, iaitu hadis hasan li zati dan hasan li ghairi. Hadis sahih li zati, apa tu hadis sahih li zati? Hadis sahih li zati ialah hadis yang melengkapi 5 syarat sahih. Ada 5 syarat sahih li zati, iaitu dia mestilah berhubung sanad, kemudian perawinya adil, kemudian yang ketiga perawinya dhabit tam, yang keempat hadis ini tidak syaz, yang kelima hadis ini tidak ada illah. Hadis hasan li zati ialah hadis yang melengkapi 5 syarat sebagaimana sahih li zati, iaitu yang pertama ialah berhubung sanadnya, yang kedua perawinya mesti adil, yang ketiga perawinya dhabit, yang keempat hadisnya tidak syaz, yang kelima hadisnya tidak mengandungi illah. Perbezaan antara hadis hasan li zati dengan sahih li zati ialah pada syarat dhabit. Kalau pada sahih li zati tadi kita terangkan dhabitnya mestilah dhabit tam, pada hasan li zati dhabitnya tidak tam, dhabitnya kurang sikit daripada dhabit hasan li zati. Bukan tak dhabit, tapi dhabit juga tapi kurang dhabitnya berbanding dengan kalau hadis dhaif. Ada dhaif, dia punya rawinya tidak dhabit. Hadis dhaif, apa dia hadis dhaif? Hadis dhaif ialah hadis yang kurang salah satu daripada 5 syarat sahih li zati, ataupun kurang salah satu daripada 5 syarat hasan li zati. Kemudian kita tengok pula hadis sahih li zati, hadis sahih li ghairi. Apa tu hadis sahih li ghairi? Hadis sahih li ghairi adalah hadis hasan li zati yang dinaikkan tarafnya menjadi sahih tapi li ghairi. Hadis tu hadis hasan li zati yang dinaikkan tarafnya menjadi sahih tapi li ghairi. Kenapa sahih li ghairi? Kenapa sahih li zati? Sahih li zati kerana dia memang diri dia tu sendiri sahih. Sebab apa? Sahih, dia menepati 5 syarat sahih li zati. Kenapa sahih li ghairi? Sahih li ghairi ialah hadis hasan. Dia bukan hadis sahih, tapi dia naikkan taraf dia menjadi hadis sahih. Tapi dengan li ghairi maknanya dengan dukungan daripada hadis lain yang sama melalui jalur periwayatan daripada sanad yang lain. Hasan li ghairi asalnya adalah hadis dhaif ringan. Bukan dhaif berat, dhaif ringan yang dinaikkan tarafnya menjadi hasan, tapi bukan hasan li zati, hasan li ghairi. Hasan li zati ialah hadis tu hasan. Hasan dengan sebab apa? Melengkapi 5 syarat hasan. Hasan li ghairi dia hasan
hadis ni hasan bukan sebab dia melengkapi 5 syarat hasan li zati, tapi dia hasan sebab ada dokongan daripada jalur periwayatan lain yang menjadikan dia naik tarafnya menjadi hasan, tapi disebabkan oleh dokongan daripada jalur periwayatan lain. Kita tengok jadual di depan kita ni, iaitu satu hadis hasan li zati. Kemudian terdapat satu hadis yang sama tapi dari jalur sanad yang berbeza, yang tarafnya juga hasan li zati. Maka bila digabungkan kedua-dua ni, hasan li zati ni ataupun hasan li zati yang kedua ni dinaik menjadi sahih li ghairi. Begitu juga kalau hadis hasan li zati, ada satu hadis hasan li zati, kemudian hadis yang sama tapi melalui jalur periwayatan lain yang taraf jalur daripada periwayatan lain tu bertaraf sahih li zati, maka hadis hasan tadi ni naik menjadi sahih li ghairi. Dia sahih disebabkan oleh dokongan daripada hadis ni. Yang ni hadis hasan ni jadi sahih sebab ada dokongan daripada hadis yang serupa melalui jalur periwayatan lain yang bertaraf hasan li zati. Untuk lebih jelas lagi, kita tengok peta minda di depan ni, gambaran daripada sanad. Contoh sanad yang bukan daripada hadis benar lah, hanya sebagai gambaran saja. Kita tengok kemudian satu hadis diriwayatkan oleh sahabat, oleh 2 orang sahabat. Kemudian sahabat yang belah sanad satu ni mempunyai jalur periwayatan dia sendiri. Kemudian sanad yang kedua ni mempunyai jalur periwayatan sendiri. Maknanya satu hadis yang sama mempunyai 2 turuk, sanad pertama dan sanad kedua. Kita cuba tengok sanad yang pertama, yang sebelah sini ni, yang sebelah kanan ni, sanad satu, kita katakan sanad satu, kita tengok sekarang kita tengok contoh gambaran hadis ni. Pada sanad pertama, perawi kedua, kita letaklah perawi kedua di sini. Perawi kedua status dia soduk. Bila sebut perawi ni soduk, bermakna sebagaimana yang telah kita belajar sebelum ni, kalau perawi itu status soduk, bermakna dobek dia tidak tam. Dobek dia tak berapa tam. Dobek dia kurang tam. Dobek dia tak tam. Itu ciri-ciri bila sebut soduk, menunjukkan bahawa dobeknya tidak tam. Bila tidak tam, bermakna hadis ni melalui jalur periwayatan sanad yang pertama ni bukan hadis sahih li zati, tapi dia jadi hadis, status dia adalah, taraf dia adalah hadis hasan li zati. Sebab hadis hasan li zati, perawi dia dobeknya kurang tam. Okey, bila macam tu maknanya dari sanad satu ni, hadis ni adalah hadis hasan li zati. Pada sanad yang kedua pula, daripada hadis yang sama, tapi melalui jalur periwayatan yang kedua, jalur yang lain. Kita tengok hadis rawi yang nombor 3. Kita letak dia punya contoh dia lah. Sebagai contoh, ulama mengatakan rawi nombor 3 ni status dia la ba'sa bihi. La ba'sa bihi, bila ulama kata bahawa rawi kedua ni status dia adalah la ba'sa bihi, menunjukkan tanda bahawa perawi ni adalah dobeknya juga tidak tam. Dobeknya tak tam. Bila dobeknya tak tam, sama macam sinilah. Sama macam sanad satu. Bila perawi nombor 3 ni status la ba'sa bihi ataupun dobeknya tidak tam, maka akan menyebabkan sanad hadis yang sama ni, hadis ni dari jalur sanad nombor 2 ni, hadisnya berstatus hasan li zati. Baik, bila ada 2 jalur, satu hadis ada 2 jalur ataupun ada 2 torik yang kedua-duanya adalah hasan li zati. Gabungan daripada 2 ni, hadis hasan li zati ni akan dinaikkan taraf dia menjadi apa? Menjadi sahih. Tapi sahih li ghairi. Dia jadi sahih bukan sebab dia menepati ciri-ciri ataupun menepati 5 syarat sahih. Dia jadi sahih sebab li ghairi, sebab dokongan daripada sanad yang kedua ni. Begitu juga sanad yang kedua ni, dia jadi naik taraf dia menjadi sahih li ghairi. Sebab apa? Sebab didokong oleh sanad yang pertama ni. Contoh daripada hadis ni, hadis pertama ni daripada sanad ataupun torik yang daripada sanad pertama ni didokong oleh sanad yang kedua yang taraf dia sama taraf dengan dia, iaitu hadis ni hadis hasan li zati, yang ni pun hadis hasan li zati. Sekarang kita tengok pula kalau satu ni hadis hasan li zati. Kita ambil contoh tadi, iaitu hadisnya dia punya perawi nombor 2 taraf dia adalah soduk. Yang lain semua siqah lah. Yang lain semua siqah. Yang ni saja soduk. Bila siqah, taraf dia siqah, maka dia menepati ciri-ciri ataupun syarat sahih li zati lah, iaitu dobeknya dobek tam. Bila soduk macam ni, maka dobeknya tidak tam lah. Bila dobeknya tidak tam di sini, maka hadis ni status dia adalah hadis hasan li zati. Kita tengok contoh hadis yang sama daripada sanad yang kedua, daripada jalur periwayatan sanad yang kedua. Kita tengok
semuanya adalah perawi 1 sampai perawi 4, semuanya adalah siqah. Berhubung sanad dan semuanya siqah dan dia melengkapi 5 syarat sahih li zati. Bila begitu, maka hadis yang sama ni melalui jalur periwayatan sanad yang kedua ni, hadis dia status dia adalah sahih li zati. Bila begitu, maka hadis ni, hadis yang hasannya taraf dia hasan li zati ni naik menjadi hadis yang asalnya hasan menjadi sahih, tapi li ghairi. Kenapa li ghairi? Kerana ada dokongan, bukan sebab dia tu sahih sebab dia menepati syarat sahih yang 5. Bukan. Dia adalah hasan li zati, melengkapi 5 syarat hasan li zati, tapi dia jadi sahih kerana disebabkan faktor lain, disebabkan oleh dokongan daripada hadis ni. Hadis yang lebih kuat daripadanya. Hadis daripada hadis yang sama tapi daripada jalur periwayatan lain yang statusnya, yang taraf dia lebih kuat daripada dia. Jadi kita naikkan dia sebagai sahih li ghairi. Sekarang kita tengok satu contoh lain lagi. 2 contoh di atas tadi, iaitu pada sanad pertama hadis yang sama melalui jalur periwayatan sanad yang pertama, hadis dia adalah hasan, sini hasan. Kemudian melalui jalur periwayatan daripada sanad yang kedua, hadisnya juga hasan. Jadi sama taraf. Ini hasan, ni hasan. Bila begitu, kedua-duanya dinaikkan tarafnya jadi sahih li ghairi. Ataupun satu lagi tadi cara, yang tadi ni yang pertama sama-sama taraf, sama-sama kuat. Status dia sama taraf dia. Yang kedua, contoh yang kedua tadi bagi, sanad yang pertama hadis dia hanya hasan li zati. Kemudian sanad yang kedua lebih kuat daripada sanad yang pertama, iaitu sahih li zati. Bila begitu, sanad yang pertama ni yang taraf dia adalah hasan li zati dinaikkan menjadi sahih li ghairi. Kita tengok pula ni, sama juga tadi kita tengok, sama juga macam di atas tadi, sahih dia punya hadis perawi nombor 2 ni adalah soduk. Soduk, bila soduk bermakna di sini adalah hadis melalui jalur ni adalah hasan li zati. Hasan li zati. Kemudian kita tengok pula hadis yang sama melalui jalur periwayatan yang daripada sanad yang kedua, perawi keempat ni kita tengok contoh. Perawi yang keempat, ulama kata dhaif. Bila dhaif bermakna hadis ni melalui jalur yang kedua ni adalah hadis, jadi hadis dhaif. Kalau tadi pada contoh yang pertama tadi, hadis hasan sama taraf dia mampu untuk menaikkan hadis ni menjadi sahih, tapi sahih li ghairi. Pada contoh yang kedua ni pula, hadis hasan kemudian hadis sahih. Hadis sahih li zati ni mampu menaikkan taraf hadis hasan ni, hadis daripada sanad yang pertama ni menjadi sahih li ghairi. Contoh yang ni pula, apakah hadis dhaif? Hadis dhaif mampu menaikkan hadis hasan li zati ni menjadi sahih li ghairi. Mampu ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Jawabnya tidak boleh. Hadis dhaif tidak boleh, tidak mampu, tidak dapat menaikkan taraf hadis hasan li zati ni naik ke taraf sahih li ghairi. Dia punya syarat dia mesti sama-sama kuat. Sini hasan li zati, sini mesti hasan li zati, ataupun lebih kuat daripadanya. Sini hasan li zati, sini sahih li zati. Kalau sini hasan li zati, kemudian yang sini dhaif, tidak mampu untuk menaikkan taraf hasan ni kepada sahih li ghairi. Sekarang ni kita tengok hadis, satu contoh hadis yang betul lah. Hadis yang telah kita, contoh yang telah lepas, hadis tentang hadis siwak ni. Haddatsana Abu Quraib, haddatsana Abdah bin Sulaiman, an Muhammad bin Amr, an Abi Salamah, an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kita tak payah terjemah sebab kita dah terjemah dah banyak kali dah sebelum ni. Iaitu hadis mengenai siwak. Hadis ni riwayat Tirmizi. Hadis ni kita tengok dia punya status hadis ni apa dia, dan sebenarnya kita dah bincang juga sebelum ni, tapi tak apa, kita bincang sekali lagi. Ni dia punya gambaran jalur periwayatan iaitu daripada Abu Quraib, daripada Abdah bin Sulaiman, daripada Muhammad bin Amr bin Alqamah, daripada Abu Salamah, kemudian daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok, cek Abu Quraib status dia adalah siqah hafiz. Abdah siqah sabt. Muhammad bin Amr bin Alqamah saduq. Abu Salamah siqah imam. Abu Hurairah adalah sahabi. Abu Quraib sampai ke Abu Hurairah tidak ada masalah apa, semuanya dapat diterima perawi dia, periwayatan dia, kecuali pada Muhammad bin Amr bin Alqamah ni lah, dia punya status dia saduq. Dia status saduq, dia masih lagi diterima, dia punya periwayatan dia cuma kurang sikit lah. Bermaksud ini menunjukkan isyarat bahawa dobit dia
tidak tam lah. Dobit dia kurang tam. Dobitnya tidak tam. Bila dobit ni tidak tam, maka status hadis ni adalah hadis Hasan li zati. Sekarang kita tengok hadis yang sama tapi melalui jalur periwayatan yang lain, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati aw ala an-nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salah. Rawahul Bukhari. Hadis yang sama tapi melalui jalur periwayatan yang lain, iaitu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kita tengok satu persatu apakah status hadis ni. Yang hadis ni sebelum ni dari pelajaran yang lepas pada Sahih li zati kita dah belajar dan kita dah terang juga. Kita sekali lagi macam hadis di atas tadi, kita cuba sekali lagi tengok status setiap perawi dia. Kita tengok Abdullah bin Yusuf. Apa kata ulama tentang Abdullah bin Yusuf? Abdullah bin Yusuf thiqah mutqin. Malik Ra'sul Mutqinin. Abu Zinad Imam thiqah sabt. Al-A'raj thiqah sabt alim. Abu Hurairah sahabat Nabi SAW. Jadi di sini kita tengok semua perawi-perawi dia adalah perawi-perawi yang hebat-hebat. Dia letakkan sekurang-kurangnya ada dua status. Contoh macam thiqah mutqin, Ra'sul Mutqinin, Imam thiqah sabt alim. Bermakna dari segi dobit dia memang dobit tam lah. Bila macam tu bermakna di sini dia punya status hadis ni adalah sahih li zati. Ini bermakna hadis daripada hadis yang sama dari jalur ni dia lebih kuat daripada hadis yang di atas tadi ni. Sekarang kita tengok hadis yang kita sebutkan di atas tadi, dua hadis yang di atas tadi kita rangkumkan menjadi dalam satu peta minda ni. Kita tengok hadis tentang siwak, mana daripada yang meriwayatkan sahabat meriwayatkan daripada Rasulullah adalah Abu Hurairah. Dua jalur ni Abu Hurairah. Kemudian yang satu ni daripada Abu Quraib, daripada Abdah, daripada Muhammad bin Amru bin Al-Qamah, daripada Abu Salamah dan daripada Abu Hurairah. Yang ni pula Abdullah bin Yusuf, Malik, Abu Zinad dan Al-A'raj daripada Abu Hurairah. Yang sini ni statusnya adalah yang kita dah bincang tadi, Hasan li zati, iaitu melalui jalur Muhammad bin Amr bin Al-Qamah. Melalui jalur Abi Zinad, statusnya adalah sahih li zati. Hadis daripada jalur Muhammad bin Amru ni bin Al-Qamah ni, hadis ni adalah hadis Hasan li zati. Oleh kerana ada satu jalur lain melalui jalur Abu Zinad yang status dia adalah lebih kuat daripadanya, iaitu sahih li zati, maka hadis tadi ni, hadis melalui jalur Muhammad bin Amr bin Al-Qamah ni dinaikkan taraf dia menjadi sahih, tapi sahih li ghairi. Kenapa sahih li ghairi? Sebab dia sahih bukan sebab dia menepati ciri-ciri 5 syarat sahih. Dia sahih sebab dukungan daripada hadis melalui jalur Abu Zinad ni, iaitu hadis dia taraf dia yang lebih kuat daripada itu hadis sahih li zati. Wallahu a'lam.